Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ditanya secara khusus berkaitan dengan isu semalam iaitu 18 November di mana Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan suatu pengisytiharan darurat di Parlimen Batu Sapi yang menyebabkan atau mengakibatkan keperluan pengadaan PRK P185 di Batu Sapi itu ditangguhkan sehingga tarikh lain yang akan ditentukan. Apakah kedudukan perlembagaan dan perundangan berkaitan perkara ini? Yang pertamanya, sebelum kita berbincang berkaitan dengan pengisytiharan darurat tersebut, perlu kita sentuh bahawa sebelum daripada ini, apabila ada kekosongan kerusi di Batu Sapi, saya telah juga menyatakan bahawa apa yang lebih baik dan sesuainya adalah untuk kesemua parti politik berbesar hati untuk tidak bertanding dan membiarkan parti warisan yang telah kehilangan kerusi tersebut menang tanpa bertanding. Ini akan mengelakkan suatu pengadaan fizikal PRK yang mana cuma akan melibatkan hari penamaan calon dengan mungkin seorang calon yang bertanding, dan sekiranya ada pun mana-mana calon bebas itu akan ditentukan pada hari tersebut. Dan yang keduanya, bahawa jika cuma satu salon warisan maka tidak ada keperluan PRK, menang tanpa bertanding. Tapi memandangkan dari segi politiknya, ada parti yang berhasrat juga untuk bertanding selain daripada warisan, iaitu kita difahamkan melalui semua laporan, iaitu Parti Bersatu. Maka keperluan pengadaan PRK ini di bawah perlembagaan dari segi perundangannya menjadi wajib, iaitu kena adakan PRK dalam tempoh yang ditentukan, yakni 60 hari selepas pengosongan kerusi, dan tarikh-tarikh telah ditetapkan, iaitu 23 November bagi tujuan penamaan calon dan 5 Disember untuk hari undi. Now, persoalan lanjut pada masa itu dan kini adalah, bolehkah dalam keadaan kenaikan jangkitan nombor dan perangkaan jangkitan COVID-19, adakah baiknya untuk diadakan PRU yang wajib dilakukan? Dan bagaimanakah cara PRK yang wajib dilakukan? Dan bagaimanakah caranya untuk mengelakkan dari segi perlembagaan dan perundangan pengadaan PRK tersebut? Nah, memandangkan persoalan tentang penangguhan PRK itu wujud, dia ada dua cara di bawah perlembagaan. Satu, ada peruntukan dalam bawah perlembagaan iaitu perkara 54(1) Proviso 2 yang memerlukan pengadaan PRK tersebut, dan juga perkara 55 tentang keperluan pengadakan PRU dalam tempoh 5 tahun selepas tarikh matang, iaitu selepas pembubaran Parlimen. Maka cara untuk mengelakkan dari segi perlembagaan sepatutnya adalah untuk meminda perlembagaan. Tapi meminda perlembagaan ini perlu dibentangkan di Dewan Rakyat dan perlu majoriti 2/3. Jadi dari segi praktikalnya, dari segi hakikatnya, dalam keadaan ketidaktentuan politik sekarang ini dan dalam keadaan di mana belanjawan sedang didebatkan dan akan diundi dipercayai minggu depan, kebolehan untuk kesemua ahli Dewan Rakyat bersifat matang dan berbesar hati untuk menimbangkan keperluan pindaan ini adalah cukup minima. Tidak boleh berlaku sebelum hari penamaan calon. Maka cara keduanya adalah darurat. Dan di sinilah apabila Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong telah bersetuju untuk mengisytiharkan darurat cuma di Batu Sapi, membolehkan keperluan pengadaan PRK itu ditangguhkan. Dan mana-mana risiko pendedahan kepada kenaikan COVID dikurangkan dan diminimalkan. Nah, walau apa sekalipun, rakyat perlu faham bahawa pengisytiharan darurat di Batu Sapi ini adalah berbeza daripada apa yang dipohon pada 23 Oktober yang lalu oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kerajaannya,
di mana pada masa itu mereka telah memohon satu darurat kesihatan untuk seluruh negara di bawah perkara 150. Dan pada masa itu saya telah menyuarakan itu adalah tidak betul dan tidak tepat sebab ianya tidak mempunyai justifikasi untuk mengadakan darurat dalam keadaan pada masa itu untuk satu negara. Dan sekarang ini apabila wujudnya keperluan dan kewajipan mengadakan PRK dan memandangkan Dewan Rakyat tidak mempunyai ruang pada masa ini dengan keadaan politik untuk meminda atau menentukan, mempertimbangkan pindaan perlembagaan tersebut, maka keputusan Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong pada masa ini untuk menangguhkan pilihan raya atau PRK tersebut melalui darurat adalah satu keputusan bukan sahaja betul dan tepat dari segi perlembagaan dan perundangan, tapi satu keputusan adil dan kukuh untuk membendung COVID-19. Walau apa sekalipun, akhirnya di sini sekali lagi kita dapat melihat sekiranya lah pihak politik bersifat matang dan berbesar hati dan menuruti cadangan terdahulu untuk mereka tidak bertanding di PRK Batu Sapi, maka tidak ada keperluan untuk Perdana Menteri meminta darurat PRK atau darurat di Parlimen Batu Sapi. Tapi memandangkan mereka ingin nak bertanding dan ingin perlu menangguhkan disebabkan COVID, maka Kebawah-Duli Tuanku betul dan tepat untuk menangguhkan melalui darurat ini kerana pihak politik sendiri tidak dapat selesaikan perkara ini secara sebaiknya. Jadi janganlah dianggap bahawa sekarang ini Kebawah-Duli Tuanku telah berubah fikiran. Apa yang telah berubah bukan fikiran Kebawah-Duli Tuanku, tetapi keadaan yang berbeza pada masa 23 Oktober dan keputusan 25 Oktober di mana tidak wajar untuk diisytiharkan darurat. Pada 18 November, disebabkan keseluruhan keadaan yang telah saya sentuh tadi, maka ianya adalah wajar untuk ditangguhkan PRK melalui darurat di Batu Sapi. Ada juga satu persoalan yang mungkin tampil dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kenapakah Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak memberitahu atau mengarahkan Perdana Menteri dan mana-mana parti politik untuk tidak bertanding. Soalan tersebut sebenarnya, kalaulah Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong melakukan perkara itu, maka Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong memasuki arena politik. Dan itu tidak dibenarkan di bawah perlembagaan. Jadi, soal isu-isu politik, nak bertanding ke, tidak nak bertanding ke, itu adalah untuk pihak politik sendiri membuat keputusan. Tapi kalau mereka membuat keputusan yang salah, yang mementingkan diri sendiri, maka Kebawah-Duli Tuanku cuma boleh melaksanakan tanggungjawab Tuanku sebagai ketua negara untuk mengambil keputusan perlembagaan tentang perkara selanjutnya, iaitu penangguhan PRK. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan faham bahawa Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong tidak pernah dan tidak boleh pada bila-bila masa, dan saya percaya tidak akan cuba masuk di dalam bidang politik dan terletak kedudukannya sentiasa di atas politik. Ada juga yang akan tertanya-tanya, bagaimana pula dengan PRK di Great disebabkan kematian Allahyarham Ahli Dewan Rakyat baru-baru ini? Bagi saya, keadaannya hampir sama dengan Batu Sapi. Tetapi kita masih mempunyai 60 hari daripada tarikh pengosongan kerusi Great yang telah diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat. Saya percaya pada hari Selasa yang lalu. Kita masih ada 60 hari. Jadi bagi saya, dalam tempoh 60 hari ini, Dewan Rakyat perlu berfikir secara matang dan memberi peluang supaya satu usul pindaan perlembagaan, sama ada secara khususnya kepada perkara 54.1 maupun secara bersesama dengan perkara 55, dapat dibentangkan dan dipersetujui untuk diundi oleh lebih daripada 2/3 majoriti. Dan perkara itu pun sekiranya dapat dilakukan, maka tidak ada keperluan untuk pengisytiharan darurat.
Tapi sekiranya perkara itu tidak dilakukan, maka yang keduanya, kali ini besar kemungkinan dan diharapkan parti-parti politik di Malaysia dapat bersetuju untuk tidak bertanding dan membiarkan parti yang telah kehilangan kerusi, yang saya percaya adalah parti UMNO, untuk menang tanpa bertanding, supaya tidak perlu diadakan PRK. Nah, kalau itu dapat dipersetujui, maka kerusi yang di Pertuan Agong tidak perlu dibebankan dengan pengisytiharan darurat bagi tujuan PRK Great. Tapi sekiranya itu pun tidak dipersetujui, maka yang ketiganya, jika ada perangkaan KKM yang menunjukkan pada masa itu dalam tempoh sebulan lebih daripada sekarang, masih berlaku kenaikan jangkitan COVID-19 terutamanya di Gerik, maka mungkin ada pilihan untuk mengelakkan PRK itu dijalankan. Suatu formula seperti yang berlaku di Batu Sapi ini dilaksanakan dengan pengisytiharan darurat di sana. Tapi pokoknya soalan ini boleh dijawab dengan betul dan tepat di atas kematangan ahli politik sendiri. Sekian. Terima kasih.